Assalamualaikum. So hari ini kita akan cakap sedikit tentang aplikasi dan software yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Kita basically bila untuk tujuan pembelajaran ni kita ada 3 jenis aplikasi. Aplikasi pertama ialah word processing. Aplikasi untuk word processing yang main yang kita biasa guna ialah first one untuk Windows dan all Apple product as well as Android. Kita ada Microsoft Word. Untuk Apple product kita ada Pages. And then untuk Google kita ada Google Docs yang kita boleh buat di atas talian lah, online. And then aplikasi untuk presentation, bila kita nak present sesuatu, biasanya kita boleh guna Microsoft PowerPoint. We can use Keynote as well as Google Slides. And then satu lagi aplikasi spreadsheet. Spreadsheet ni aplikasi untuk kita sediakan data untuk sesuatu. Kita akan guna Microsoft Excel, Number ataupun Google Sheet. Okay. Saya akan letak nota ni di dalam di bahagian description, di mana kamu boleh tekan tu untuk baca lah macam mana cara nak menggunakan semua aplikasi ni. Dalam nota ni ada semua, sebab at the end of Julai ni there are few tugasan that you need to do. Tugasan yang akhir, sebab bulan 8 subjek ni dah tak ada, tak silap saya. Kita akan continue dengan subjek-subjek lain lah. Semua subjek-subjek ulul albab kira settle this month lah. This will be the last month. So you will have this week as well as next week to do your tugasan. Ada 3 tugasan semua sekali. Jadi saya nak tunjuk sikit lah macam mana beberapa aplikasi tu. Okay, untuk Apple punya produk, kita ada Keynote. Keynote ni untuk presentation. Biasanya dia akan bagi, kita boleh pilih theme terus. Daripada theme ni lah kita boleh menambahkan apa-apa yang lain lah untuk mencantikkan lagi kita punya presentation. Saya mungkin ada masalah sikit sebab saya tak on internet lah. Jadi kita boleh tambah, kita boleh tukar, kita boleh delete dan sebagainya. Okay, ni untuk Keynote. And then kalau kita tengok lagi, kita ada Numbers. Numbers ni yang untuk data. Kita boleh, dia kat sini dah ada contoh-contoh template ni kita boleh guna lah untuk buat graph dan sebagainya. Kalau ni simple budget, okay, kita boleh masukkan contoh gaji. Kita boleh tukar nilai semua. Gaji kita letak 5,000. Lepas tu bulan-bulan tambahan kita ada lagi 600 tambahan. Jadi dengan kita masukkan data sewa rumah semua, sewa rumah 700, okay, automatic graph ni bertukar. Graph pie chart ni pun akan bertukar lah. Shopping kita tukar, kita double click and then letak 400. Jadi dia akan tukar lah. Jadi ni kelebihan untuk gunakan spreadsheet lah. Jadi itu nombor 2. Lepas tu seterusnya kita ada juga Pages. Pages ni untuk word processing. Boleh juga create document, and then kita boleh, biasanya dia dah ada template jugalah. Ni kalau untuk report, kita boleh tukar perkataan, type. Lepas tu kita boleh tukar image juga. We can click on the object and then delete ke apa boleh. Kalau kita ada tambahan, nak tambah, kita boleh tekan tambah kat situ. Kita boleh letak foto ke, kita boleh letak image dan sebagainya. Kita boleh letak geometry, basic geometry, 3D animals and stuff lah. Boleh masuk. Dan kat sini pun kita boleh juga letak carta pie, bar graph dalam bentuk 3D, dalam bentuk interaktif. Dan kita boleh letak jadual tables. Okay, selain tu yang ni untuk yang Apple punya. Kalau yang Microsoft, kita ada Excel pun sama juga. Excel pun dia ada bagi
contoh terus untuk kita masuk dan tukar data je lah, dan tukar wording. Lepas tu kita ada PowerPoint. PowerPoint ni contoh PowerPoint yang saya pernah buat. Okay, ni contoh PowerPoint yang pernah dibuat lah. Ada beberapa. Okay, terus lepas tu kita juga ada Word. Microsoft Word. Microsoft Word pun kita boleh pilih lah. Sama juga macam Pages tadi. Okay, so boleh tukar gambar dan sebagainya. Nak tukar insert, kita boleh tukar font apa kita nak pakai dan sebagainya. Okay, boleh baca lebih lanjut dekat dalam PDF ni lah. Nanti saya akan includekan PDF ni. Okay, ni adalah tugasan yang boleh dibuat. Kita pergi ke muka surat bawah ni. Ada 3 tugasan. Tugasan pertama ialah tugasan mencipta risalah, poster ataupun brosur. Jadi tajuk menghasilkan pamphlet lah. Boleh pilih spesifik dia macam mana nak hantar. Boleh hantar direct kod Telegram pun tak apa kat saya. Make sure ada nama dengan nama kelas dan sebagainya. Tu yang pertama. Ni contoh dia lah. Contoh pamphlet dia. Kena buat sikit. Okay, tugasan kedua ialah Microsoft PowerPoint. Hasilkan info sekolah ataupun tokoh-tokoh Islam ataupun biar data diri ataupun kejaya impianku lah. You can do this. And then isi kandungan kena ada teks, kena ada gambar grafik. Kalau ada video pun boleh, tak ada pun tak apa. Lepas tu carilah apa yang bersesuaian untuk letak dalam PowerPoint. Ni contoh lah, slide pertama apa nak letak. Okay, and then tugasan ketiga, penghasilan jadual. Jadual analisa, sama juga. Ni contoh lah, contoh spreadsheet ataupun Excel yang digunakan. Ni contoh lah ni, contoh. Lepas tu ni adalah website yang kita boleh guna untuk tengok rujukan, jadikan rujukan. Okay, if you have any problem, you can ask me. Awak ada masa untuk siapkan tugasan ni sampailah ke cuti raya haji lah. So, starting next week, just continue to do the tugasan during ICT time. Okay, tu je. Terima kasih.